Assalamualaikum tuan-tuan. Okey, bertemu lagi kita pada untuk video kali ini. Saya nak tunjukkan kaedah mencuci keris menggunakan asam jawa. Ada beberapa kaedah lain yang digunakan seperti membasuh menggunakan air limau ataupun mengenyit dengan limau, ataupun menggunakan rendaman air kelapa. Air kelapa ni dia menghilangkan karat juga tujuannya. Tapi saya gunakan kaedah yang lebih pantas, yang tak memerlukan tempoh masa yang lama. Okey, pada malam ni saya akan tunjukkan dengan keris ni. Keris ni saya dapat sebulan yang lepas. Okey, saya belum lagi mencuci bilahnya, masih lagi dalam keadaan asal. Okey, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Okey, pemandangan masa, kita teruskan dengan agenda video ini. Okey, tuan-tuan, saya akan buat demo macam mana kita nak bersihkan keris menggunakan asam jawa. So kalau macam keris ni yang macam ni, kita tak perlulah nak banyak sangat asam jawa, lebih kurang banyak ni. Okey, so tambahkan air sikit supaya dia basah. Okey. Okey, tak payah, tak ada pantang larang sangat apa pun. Okey. Yang ni tisu ni, bukan tisu ini magic sponge. Magic sponge ni boleh dapat dekat kedai-kedai DIY ataupun buku lah, lebih kurang kedai RM2 lah. Benda ni mudah cari. Magic sponge nama dia. Okey, untuk mulakan pencuciannya, mula kita buka dia punya hulu dulu. Okey, nampak tu hulunya, kita letak sini dulu. Ada tali sipul, ni boleh buka, tak ada masalah, tak ada pantang larang. Okey, ni boleh pasang balik nanti, apa saya letak atas. Okey, ini dia punya pendokok ataupun mendak. Mendak ni istimewa sikit sebab ada tulisan Jawa di situ kan. Okey, yang ni pun akan dibasuh kan. Okey, tengok rupanya begini asal. Okey, keris ni begini ya. Yang putih jaga banyak. Okey, cara mudah. Basahkan sikit saja dengan ataupun boleh lembapkan kain. Okey. So, kita ambil asam jawa tadi, kita lumurkan saja. Dan ini tak susah, senang ya. Lumur. Okay. Nampak kan? Okay. Lumurkan saja di sini. Bilah biji dia keluarkan lah, gunakan isi dia, isi asam jawa ni, ataupun orang Indonesia panggil asam kandis. Kat Malaysia dia panggil asam jawa. Agaknya pasal mungkin orang Jawa kot yang bawa dia datang tanam kat sini. Tak tahulah, wallahu alam. Tapi di Malaysia ni panggil asam jawa. Okay, macam ni dilumurkan pada bilah. Okay, ini tak perlu banyak sebenarnya. Tapi kalau bahagian ganja boleh dibuka, bukalah untuk memudahkan dicuci je. Jadi macam ni saya tengok dia tak boleh nak buka, saya biarkanlah. So mungkin tak ada kesan apa-apa. Tapi hati-hati ya. Bahagian ujung-ujung ganja ni kadang-kadang tajam. Jangan tersalah pegang. Kadang-kadang kita cuci benda basah licin, menyebabkan benda tergelincir tangan, jari, tercucuk pula. Okay. Bersihkan, biarkan sekejap. Okay. Ini kita letak tadi ni, dia punya pendok ni. Okay, senang saja sebab dia tak karat sangat. Cuma dia dah kusam sebab dia tembaga. Tembaga ni dia mudah dicuci dengan asam jawa. So kita rendamkan saja dalam ni, biarkan sekejap. Okey,
So sekarang tiba masanya, saat yang ditunggu-tunggu, aksi yang ditunggu kan. Okay. So yang macam ada hitam tadi tu, okay, kita cuci je lah sini. Okay, dengan tenyih lah sikit, tonyok, atau apa perkataan ni, tonyok. Dia tak payahlah lama dia. Benda ni tak payah macam limau, nak ambil rendam ke apa ke, ataupun macam gunakan air kelapa kena rendam sekurang-kurangnya 3 hari, bergantung pada jenis karat. Nampak tu, dia dah mula nampak perbezaan ya. Allah, kita pun niat baik, kita nak bersihkan benda ni. Okey, tengok Okey, kemudian yang saya sebut dalam tips sebelum ni, kata dibasuh dengan air mengalir. Okey. Air mengalir ni kita nak cari sungai payah. Kalau rumah tuan-tuan dekat sungai tak apa, tu lain cerita. Okey, kita guna air pipe, tak ada masalah air pipe ni. Okey, semasa air ni mengalir, just gunakan magic sponge tadi, cuci je. Okay. So dia akan, magic sponge ni dia membantu melancarkan pembersihan sebenarnya. Yalah. Okey, tuan-tuan tengok ni ya. Okey. Tu ganja dia gosok baik-baik, berhati-hati sebab ganja ni hujung dia tajam. Okey, pegang berhati-hati. Okey, tengok gosok saja. Nampak dia dah mulakan nampakkan hasil. Nampak. Kalau tuan-tuan nak pakai bulu gigi pun boleh juga. Terpulang. Ikut keselesaan. Tapi saya suka pakai ni magic sponge ni sebab dia berkesan, mudah, cepat dia punya apa. Dia membantu pencucian. Okey. Okey, kita biarkan kejap. Okey. Kita basuh. So, nampak tak? Nampak tak kesan dia, hasil dia. Ni bukan main-main, bukan tipu. Tapi nak basuh ni hati-hati tuan-tuan. Kadang-kadang ada setengah kali dia bisa atau tenaga dia turun. Kalau kita terkena dia akan apa? Ni sekarang ni macam ni bilah ada. Saya tak basuh dulu. Kalau anda kata tuan-tuan tengah basuh, bilah ada terasa macam pedih tangan, bisa macam okey. Senang saja, selawat atas Nabi ataupun baca Fatihah. Kemudian alih pada tangan. Kita niatkan bisa tu turun dengan air mengalir, insya-Allah. Itu je dia punya bacaan. Baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tolak perlahan macam ni. Insya-Allah. Sekarang ialah kita nak tahu benda ni kita tengah basuh ada bisa. Bisa pada bilah kan. Mungkin orang dulu pakai isi untuk gunakan sesuatu yang khusus kan, ataupun benda ni tak sesuai yang kita ke apa ke, ataupun bilah ni karat itu kan, tu kena hati-hati lah. So tuan-tuan boleh nampak ada beza dia, nampak dia kilat dia. Okey, basuh dengan ni dia tak rosakkan bilah, dia tak mengakis lah. Okey, kalau rasa-rasa tak puas hati, masih tak puas hati sebab ada macam yalah, contoh macam ada tanda sikit kena kusam ni, senang saja ambil balik tadi asam jawa tadi. Okey, buat balik macam tu, ulang balik proses, tak susah. Bising sebab dekat rumah saya ni dekat dengan tepi jalan. Bilah macam ni dia lama, bilah tua. So dia kadang-kadang ada ni macam ni kita tengok biasa, tapi tajam hujung ni bisa tau sebenarnya. Kena hati-hati. Okay, bisa dia macam kena penyengat apa, ataupun penyengat tanah, ataupun tebuan tanah. Kalau kena, masya-Allah, itulah bayangan dia, bisa tu. Tapi benda ni bisa dia boleh tolak, insya-Allah. Jangan risau, jangan takut. Dengan izin Allah, dengan ayat-ayat dia, dengan kalimah dia, benda ni boleh bisa tu boleh diluat turun. Okey, nampak dia akan ada perubahan, nampak dia akan hilangkan yang hitam tu lah. Ikut tahap kepuasan tuan-tuan lah. Okay. Yang begini ada ujung-ujung ni boleh kita bersih lagi. Benda mudah kita tunjukkan, tak ada susah. Ni konsep ilmu, semua orang boleh buat. Tak nak rajin tak rajin nak buat. Okey, kita bersihkan ujungnya. Okey, lepas kita dah yakin rasa dia boleh dah bersih, senang je. Ulang balik proses sama, buka air mengalir, lepas tu mana tempat yang ada karat tu bersihkan saja macam tu. Terus pulang ikut cara nak ikut urat ke apa ke, ikutlah tuan-tuan punya apa. Benda ni tak ada pandang larang. Sudah bersih. Okay, alhamdulillah. Lepas dilumurkan dengan air asam jawa, dilumurkan, tuan-tuan boleh biarkan seketika, sama ada 5 minit ataupun 10 minit terpulang. Tapi ini saya tak tunggu pun sampai 5 minit.
Lepas dia lumur lebih kurang dalam 1-2 minit. Okey, saya terus basuh. Nampak hasil dia? Ada perbezaan dia. Antara beza dia. Okey. Sekejap, yang ni saya letak tempat lain dulu sekejap. Okey. Sekarang ni sebab penuh dia tak boleh lakat sangat, cuma dia benda lama. Dia tembaga ni nak cuci dia senang. Lawan pada dia adalah air asam asam jawa ni senang. Tak payah nak gosok-gosok kalau dia tak karat sangat. Okey, tuan-tuan rendam saja. Tengok hasil dia. Nampak? Jauh berbeza daripada yang sebelum tadi. Okey. Kalau tak puas hati mana yang ada hitam dan celah tu senang saja. Dipakai sponge magic sponge tadi, gosok saja. Okey, tuan-tuan gosok aja. Okey, berkilat dalam tu nampak? Kat luar ni gilap macam tu saja. Tengok dia naik dia punya segi dia. Benda ni nampak tak lawa, sana jadi lawa. Nampak? Orang buruk pun kalau kita pakaikan makeup betul-betul, kita polish, kita makeover dia pun cantik juga. Macam tu lah rupanya. Nampak? Okey. Basuh saja, tak ada pantang larang. Air kalau ada air sungai ke air pergi pun boleh, tak ada hal. Air pipe ni sebab kat sini kat duduk rumah flat, so kita guna je air yang ada. Asalkan air tu bersih dan suci, tak ada masalah. Okey, ini hasil dia. Berkilat cerah. Nampak tu tuan-tuan? Okey. Dia jadi bersih, putih. Tembaga dia putih. Nampak? So macam dia punya hulu ni tak adalah teruk sangat, tapi kalau nak bagi kilat sebenarnya boleh saja ambil saja dilumurkan dengan asam jawa. Okey. So dia nampak berkilat dah. Itu kelebihan asam jawa tuan-tuan. Dia boleh menghilangkan daki-daki yang celah-celah kayu ke apa kan. Sebab kadang banyak orang pegang minyak tangan, peluh apa semua kita tak tahu. Tercampak atas tanah ke tertanam tanah ke terjumpa apa. Itulah orang dulu kita tak tahu kan. Okey, selesai. Tak susah kerjanya. Basuh saja sini. Nanti keringkan. Jangan lama-lama rendam air nanti reput. Pasal ni kayu bukan kayu keras. Kayu ringan. Sesuailah dengan biji keris tu. Okey tuan-tuan, jangan lupa ya. Sekali lagi saya tunjuk tips ya. Okey. Asam jawa dengan magic sponge. Senang je. Okey, sekian. Okey. Selesai dah basuhan tadi. Okey, saya dah tunjukkan. Okey. Yang tadi mana yang ni bilah tadi kita keringkan pakai tisu saja, tapi jangan tonyong ya tuan-tuan, sebab nanti dia akan meniarkan kesan serbuk kertas sebenarnya. Kalau elok pakai kain punya kain dia jangan seret. Orang kata jangan leret, jangan lurut lah. Ayat betul, jangan lurut. Okey, bersihkan macam ni, pegang saja tu. Okey, jangan ada kesan air lagi, bersihkan atau kemudian boleh anginkan lah. Dia cepat dia kering ni. Sebab dia ni besi yang mudah menyerap cecair. Dia mudah menyerap cecair. Okey. Tuan-tuan boleh nampak dia berkilat-kilat ni, nampak? Nampak? Dia berkilat-kilat sebenarnya. Ini dia panggil sebagai pamur pasir melelo. Kalau yang saya ikut bacaan saya daripada rujukan daripada tanah seberang, iaitu daripada negara jiran kita Indonesia, pasir melelo ni selalu dikaitkan dengan bahan-bahan yang daripada meteor. Mungkin kalau keris bilah ni usia tua, maknanya memang asal dia memang daripada meteor lah. Meteor ni mahal sebenarnya, tak senang. Tarik bintang jatuh ke bumi. Kita dah keringkan. Okey, dah keringkan. Okey, so, tuan-tuan boleh nampak kesan dia. Okey, sangat berbeza. Okey, semula handphone ni. Okey, termasuk yang ni ni pun kita keringkan. Okey, sebentar saya tunjuk secara dekat. Okey, nampak pendokok dia dah cantik dah.
Dia dah berkilat dah. Dia mudah kalau tembaga tu dia tak berapa karat sangat, dia akan cantik. Dia saya ambil contoh, okey, yang ni ya. Yang ni saya cuci dengan air asam jawa. Yang ni tengok bahagian yang tembaga ni saya tak cuci pun dengan tu. Jadi ada beza, boleh nampak dia punya tu kontra dia kan. Ini macam ni juga hasil dia, ada kilat. Mudah, tak susah. Okey, selesai urusan untuk ni. Kita masuk bilah tadi, sebab bilah dia tak ada masuk air, so hanya di luaran saja, kita bersih saja. So dia nampak lebih berkilat lah. Dapat hilangkan kesan-kesan hitam-hitam, mungkin. Jadi dia jadi lebih sedap dipegang, dia ringan, dia bersih. Dia selalu bila bersih dia macam kita pegang tu macam melekat, tak bergerak, tak licin. Itu tanda dia bersih. Tapi kalau kita pegang macam ni, dia tak basuh, kita akan masih ada rasa macam licin atau bau minyak. Mana dia tak apa. Yang macam ni pun sama juga. Kalau kayu ni, tuan-tuan just tak payahlah ambil macam besi lumur, tak payah. Ambil sikit saja. Just bagi dia basah, bagi dengan asam jawa, kemudian ambil tisu ataupun kain yang lembap, kita sapu saja. Kita bersihkan saja. Okey, tak susah. Jadi macam tadi lah yang ni, yang saya basuh tadi dengan air asam jawa. Just ni kita keringkan. Okay. Sedap pegang. Jadi dia tak adalah rasa macam. So kita mulakan lah pasang balik. Jadi dia asal-asal dia saya dapat memang bengkok lah. So, mudah saja. Pertama sekali masukkan dia punya pendokok ni. Okey, pendokok namanya, ataupun mendak bahasa Indonesianya. Saya pun tak tahu apa ada tulisan dalam ni, nampak? Kalau tak silap saya, ini mungkin asalnya duit shilling Indonesia ni, duit shilling lama ni, tak silap. Kalau tengok ni, baru perasan 1 sen sama duit Belanda ni. Netherlands India, Indonesia punya, tahun 1942. Wah, untung rupanya benda ni buat daripada shilling, baru saya perasan. Okey, baru saya perasan malam ni, rupanya ni daripada shilling. Okey, dalam dia ada tulisan in Netherlands Indi, maksudnya macam mana, Indo Belanda, macam itulah. Itu yang nama terbitnya, nama Indonesia, India Timur, tapi ni Belanda punya. Okey, ada kat sini tarikh dia 1942. Okey, 1 sen. Baru saya perasan. Jadi saya takkan buang benda ni. Berharga. So, satu benda pendokok yang unik juga. Okey tuan-tuan, tadi longgar kan sebenarnya, dia longgar. Saya pun lupa nak ambil dia punya okey. Dia punya nanti pasang balik macam ni dengan ni. Okey. Sekian saja. Ni nanti lepas ni boleh diletakkan, disapu minyak supaya supaya besi tu lebih nampak stunning, nampak hebat, nampak menyerlah, kata lebih menyerlah. Okey, sekian, terima kasih.